Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Amir Zakin bin Zulkifli. Nombor metrik 054869. Jadi insyaAllah saya akan bertangkan tajuk untuk fikir pendek ni, kertas kerja pendek. Uh, Tajuknya bertarikat itu karamah dan jalan para wali Allah. InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama sekali untuk fikir pendek ni saya lebih spesifikkan kepada mana-mana mereka yang tunjuk bahawa bertarikat itu molek lah. Nak tunjuk pada tarikat itu untuk yang ni menunjukkan jalan lah, jalan untuk kita dak as-sirat al-mukhtasah bisaliki, maknanya seseorang itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertarikat ni untuk menuju pada Allah. Maknanya hati dia terikat kepada Allah. Itu lebihnya tarikat. Jadi antara keindahan bertarikat ni kita tengok yang kita nampak sekali adalah dia lebih berdisiplin lah, mendidik diri kita dalam buat amal. Contoh ikutlah, bertarikat mana-mana nak berzikir ke, tarikat mana nak baca Quran ke, ikutlah. Yang penting jalan tu adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu juga dipanggil tarikat. Ada orang yang lebih kepada spesifik kepada zikir, zikir-zikir yang ditetapkan oleh guru-guru yang mursyid lah. Maknanya zikir awak ni berapa. Tak boleh nak letak pukul macam gitu. Maknanya perlu kepada guru yang mursyid yang membimbing dia untuk bertarikat, untuk mengamalkan zikir-zikir. Jadi dan kita tengok bertarikat ni juga bawa kita lebih kepada untuk istiqamah lah. Dak praktikal balik ilmu kita melalui tarikat. Nanti nak letak yang kita istiqamah. Dak kata Syekh Ibn Atta, dak al-istiqamah khairun min alfil karamah. Dak istiqamah tu 1000 lebih baik daripada 1000 karamah. Nak tunjuk kepada dak istiqamah sesuatu amal itu penting. Dak walaupun 10 kali kita zikir ataupun 10 kali kita sebut astagfirullah, tapi istiqamah dak mungkin membawa perubahan dalam hidup kita. Walaupun benda tu sikit tapi stability kata istiqamah. Antaranya lagi zikir ni biasalah dapat mendatangkan ketenangan lah. Dak daripada beramal bertarikat mana-mana pun, zikir itu Allah sendiri pun kata dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan zikir, ingat pada Allah, itulah dapat menenangkan hati kita. Biasanya orang ada amal-amal zikir-zikir dia tu, insya-Allah boleh membawa ketenangan. Satu lagi yang pentingnya fardu ain untuk kita adalah bertarikat ni, yang pertama sekali induk dia, dasar dia adalah untuk menampakkan kurang diri kita, nampak buruk kita di sisi Allah. Jangan nampak orang lain kurang, maknanya nak nampak kita yang lebih. Itu adalah satu sifat mazmumah lah. Tak sifat kalau kita tengok dalam kitab mana-mana pun, Hidayatus Salikin ke, kitab Penawar Bagi Hati ke, nampak diri itu lebih baik daripada orang lain, tanda dia, tanda Allah jauh, jauh dengan dia. Maknanya mendakwa diri itu dipanggil sifat ananiyah, keakuan yang melampau, jadi tak molek. Jadi kita bertarikat adalah untuk yang penting adalah untuk mensuci hati kita. Tak nak nampak orang lain lebih pada kita, nampak buruk kita tu lebih. InsyaAllah mendidik diri kita lebih tawaduk. Untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, dia kata lebih nak takarrub ila Allah dengan amalan-amalan kita. Jangan disebabkan amalan kita nampak kita pula lebih. Tu telah tersasarlah, jauh daripada tujuan asal untuk bertarikat. Ramai yang salah faham. Ada yang bertarikat tapi dia mendakwa diri dia lebih baik dan mendakwa orang lain yang tak join tarikat dia tu, orang tu lebih buruk daripada dia. Itu silap. Sebenarnya tarikat itu suci. Biasalah benda-benda suci ni akan ada jarum-jarum Yahudi, jarum-jarum daripada syaitan lah. Maknanya nak tunjuk pada ilmu tu, nak tunjuk amalan tu buruk, padahal dia suci, dia baik. Gitulah. Jadi saya nak cerita sikit lah pengalaman saya berguru ataupun mengaji dengan Babadin. Kalau semua kenal lah, Babadin dia mengajar di Pondok Menanti, mengajar budak setam semua. Dia kata, saya pernah dengar dia cerita bahawa dia pernah join majlis zikir di Syria. Dia pernah mengaji di Syria dan pernah berguru dengan Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti, Dr. Abbas Zuhaili di sana. Ketika almarhum hidup lah waktu tu. Maknanya mereka-mereka ni juga join majlis zikir. Maknanya dalam majlis zikir yang bertarikat tu semua,
menyentuh hati, katanya Babadin, dapat menyentuh hati dia, dapat menenangkan dia sehingga keluar air mata. Dia pernah cerita. Maknanya zikir ada yang zikir nafi isbat, dak zikir-zikir hu, ada juga zikir Allah, ada semua dak. Hu tu mana apa? Balik kepada hakikat. Ada Allahu, hu tu siapa? Allah sendiri. Ada Allah itu nama, isim. Tapi hu tu dak. Maknanya makam dia orang tinggi lah. Tak macam kita nak tiru-tiru tak boleh. Tak, kalau tak cukup senjata, tak cukup benda tak boleh nak tiru-tiru gitu. Jadi maknanya perlu kepada ilmu, perlu kepada praktikal, perlu kepada mursyid, bimbingan daripada guru-guru. Tak boleh nak ikut. Gitu je. Maknanya. Dan ni dicerita oleh Babadin sendiri tak. Maknanya dia join sendiri dalam majlis zikir tu. Sehingga keluar air mata dia kata. Tak zikir-zikir Allahu tak. Sehingga ada yang bergoyang-goyang maknanya. Tak sama dengan balik pada hadis Nabi. Nabi kata sahabat-sahabat bila berzikir tak bergoyang macam ditiup angin. Maknanya benda tu masyru' tak ada dalam syariat. Tak nak kata sesat ataupun tak boleh. Tu jalan-jalan salafiyah wahabiyah. Terus dia kata benda tu sesat. Tu tak ikut manhaj ilmu lah. Tu bagi mereka yang mendakwa tu sesat lah. Bagi kita Asy'ariyah Maturidi, tak, bagi kita Ahlussunnah Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah tidak salah benda tu. Lepas tu tarikat ni juga dikatakan untuk melengkapi lah, orang kata melengkapi akidah ataupun syariat kita. Tak perlu juga, tak boleh pisah. Maknanya tarikat hakikat tak boleh pisah. Maknanya perlu semua. Nak kata belajar tarikat saja tinggal syariat tak boleh juga. Maknanya perlu semua. Dia kena syama'il situ, kena sempurna, kena ambil belakang. Satu lagi dapat tahulah mengenal hati dan diri kita, lalu akan kenallah dirinya yang lemah. Maknanya kita berzikir, kita letak Allah dalam hati, menunjukkan kita ni lemah. Tak, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu diri dia tu biddha'ifi, siapa tahu diri dia tu yang lemah, maka dia akan tahu faqad arafa rabbahu bil quwwati wal qudrati. Mana tunjuk Allah itu tak esa dengan sifat-sifat kudrat dan iradat dia. Tak lari daripada ta'alluq sifat dia. Nak tunjuk hebatnya Allah, perlunya kita pengharapan pada Allah. Tak yaftakiru ila Allah. Kita ni fakir, perlu juga pertolongan daripada Allah. Ada antara karamah. Kita nak cerita karamah yang ada. Jalan-jalan karamah. Maknanya kalau di tanah Melayu kita tu tok kenali orang Kelantan kita contohnya lah. Tak tok kenali yang mengamalkan tarikat. Ada juga tarikat yang dia pun sendiri amal zikir-zikir. Nafi isbat zikirhu Allahu pun dia pernah zikir. Tak, katanya Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawahar Tahid dia kata wa asbitan di awliya karamah wa man nafaha fambidan kalamah. Dia kata tak, setiap orang ni kena sabitkan, kena letak bahawa karamah pada wali-wali Allah itu. Sebab apa? Sebab mujahadah dia tak sama dengan kita. Tak Abdullah bin Mubarak contoh, dia boleh hafal beratus ribu hadis. Menunjukkan di akhir zaman ni tak ada orang dah boleh hafal hadis sebanyak tu. Menunjukkan dia wali Allah. Allah sayang dia. Allah anugerah karamah kemuliaan pada dia. Wa man nafa fambizan kalamah. Siapa yang nafikan karamah pada wali ni, pada hamba-hamba Allah, buanglah jauh-jauh kata mereka itu. Sebab dia kan telah terpengaruh dengan fikiran-fikiran Mu'tazilah. Tak, bagi Mu'tazilah, oh ini tak logik. Ini macam-macam lah Mu'tazilah. Tak, bertentangan dengan Ahli Sunnah. Itulah lebih kurang sedikit. Macam Tok Kenali tak, ada dia mengamal juga zikir Allahu tak, menunjukkan dia bertarikat. Tak, ada menunjukkan dia lagi wali Allah apa? Dia menggali bawah tanah. Tak, menggali bawah tanah. Sebelum dia tahajud, dia akan ambil kain putih. Dia akan selimut diri dia sehingga berpeluh. Tak, lepas mari perasaan takutnya pada Allah, barulah dia angkat tangan dan solat tahajud 2 rakaat. Dia gali liang bawah kat rumah dia. Menunjukkan tak ada orang dah. Tak, bagi kita pelik lah benda tu, tapi bagi wali Allah tak pelik. Tak, bila fikir pada ada akal kita, 14 kali logik. Tak, Allah boleh buat untuk hamba dia yang nak. Contoh lagi kita tengok Tok Seleha. Ada pengalaman saya sendirilah. Pernah menjejaki Tok Seleha ni. Tak, ada saya pun dibenarkan oleh imam-imam di situlah. Cucu-cicit dia pernah bagi izin untuk saya masuk ke dalam tempat dia bersuluk tu. Sebab tak, Tok Seleha ni dia akan gali liang tu sama dengan kubur makam-makam yang lain. Maknanya dia akan duduk di situ, bersuluk di situ, berzikir di situ. Tak, beruzlah lah dan semayang solat di situ. Ada di bawah tanah. Tak, Tok Seleha tu sendiri buat. Kalau ada yang pernah pergilah pengalaman, boleh tengoklah bagaimana tempat
beruzlah, bersuluknya untuk selera. Ini menunjukkan wali-wali Allah. Dia yang bertarikat, amalkan zikir-zikir. Tak? Bila dia beramalkan dengan tarikat, adalah karomah-karomah yang ada pada mereka ni. Tak? Tak pelik bagi kita. Dan sekadar itulah nak kabarnya bahawa dalam bertarikat ni adalah jalan sekalian ulama. Tak? Jalan sekalian wali-wali Allah. Wali-wali Allah semua mengamalkan tarikat-tarikat. Itulah tarikat-tarikat yang mutabar. Ada tarikat-tarikat yang yang melawan syarak, ada juga bertentangan, tapi kebanyakan tarikat itu adalah muktabar. Tak? Banyaklah Naqsyabandiyah ke tak? Banyak lagi tarikat-tarikat Ahmadiyah, Syatariyah yang sahihlah di kalangan ulama Melayu kita, Syatariyah ramai. Tak? Jadi nak kata sini bahawa bila mereka yang bertarikat itu, kita yang tak nak tarikat duduk diam yang sudah. Maknanya bukan fardu pun. Bukan maknanya benda-benda yang nak kata haram ke apa, tak. Macam Salafiyah Wahabiyah duk kata benda tu haram lah, ginilah, apalah. Sedangkan perkara itu bukan perkara usul. Tak, dia sekarang perkara furuk saja. Bila furuk, banyaklah pandangan-pandangan ulama. Nak amal-amal, tak cukup dengan kita, tak payah amal. Tak. Nah, itu sekadar Allah alam. Apa yang baik itu sekadar daripada Allah. Yang kurang itu daripada diri hamba sendiri. Allah alam. Assalamualaikum.